Salam sejahtera dan salam perpaduan Malaysia Madani. Ulasan analisis undian etnik PRU 15 bahagian 2 siapa keluar mengundi. Desember lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang membuat satu dakwaan tidak berasas bahawa kadar keluar mengundi orang Cina lebih tinggi berbanding orang Melayu disebabkan orang Melayu pergi menunaikan haji. Namun, analisis saya terhadap tingkah laku undian etnik semasa PRU 15 menunjukkan sebaliknya. Bahagian kedua ini menganalisis kadar keluar mengundi menerusi sudut pandang etnik dengan tumpuan kepada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak akan disentuh dalam bahagian berasingan. Dapatan menunjukkan kadar keluar mengundi berbeza-beza di serata Malaysia dan membentuk keputusan pilihan raya. Secara asasnya, ia melonjak kejayaan PNI dan merosot prestasi PH dan UMNO, bahkan berbeza dengan naratif tidak tepat yang dicanang Hadi. Kadar keluar mengundi orang Melayu yang lebih tinggi sebenarnya memberi kelebihan kepada PN. Pada masa yang sama, kadar keluar mengundi lebih rendah di kalangan orang Cina, mengurangkan peluang calon PH. Namun, kadar keluar mengundi sahaja yang mempengaruhi keputusan akhir di banyak kerusi yang menyaksikan gabungan ini kecundang. Untuk semua gabungan-gabungan utama, peralihan sokongan etnik yang akan dibincang dalam bahagian ini terbukti menjadi faktor penentu yang lebih penting berbanding kadar keluar mengundi. Bagaimanapun, dapatan kadar keluar mengundi mengikut agama menunjukkan dengan jelas perlunya penambahbaikan kepada sistem undi pos di negara ini. Di Semenanjung Malaysia, secara perbandingannya lebih ramai pengundi di kawasan terpencil yang tidak dapat mengundi seperti di Kelantan, Kedah dan Perak. Walaupun ada peningkatan dalam aspek meluaskan hak mengundi, menerusi undi 18, kurangnya pembaharuan dalam undi pos menjejaskan mereka yang tidak mampu untuk pulang mengundi. Tidak kiralah dari komuniti mana sekalipun. Jika dilihat secara umum pada PRU lalu, kadar keluar mengundi di Malaysia adalah tinggi, terutamanya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kesan perluasan hak mengundi menerusi undi 18 dan pendaftaran automatik memberi kesan positif terhadap penyertaan rakyat dan meningkatkan bilangan mereka yang turun mengundi. Namun, peratusan keluar mengundi dalam PRU 15 merosot. Hal ini sememangnya dijangkakan dengan bertambahnya bilangan pengundi. Ada pengundi yang tidak tahu pun nama mereka tersenarai dalam daftar pemilih. Kadar keluar mengundi merosot dari 82% PRU 14 kepada 74% PRU 15. Hal ini berbeza mengikut kaum. Anggaran kemerosotan kadar keluar mengundi paling besar di kalangan pengundi Cina yaitu sebanyak 14%, diikuti masyarakat seperti Bumi Putra Sabah dan Sarawak yang tinggal di Semenanjung yaitu sebanyak 13%. Manakala pengundi India pula sebanyak 9%. Kemerosotan kadar keluar mengundi di kalangan orang Melayu dianggarkan sebanyak 6%, yaitu kemerosotan paling sedikit. Kadar keluar mengundi ini disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya kemampuan parti dalam mengira pengundi untuk keluar mengundi menerusi jentera, sumber dan penglibatan media sosial, isu dalam kempen dan tahap bentuk persaingan di satu-satu kawasan. Kajian mendapati pengundi lebih memilih untuk tidak mengundi apabila mereka merasakan undi mereka tidak bermakna atau apabila parti atau gabungan yang mereka sokong sejak sekian lama melayan mereka seolah-olah tidak bernilai. Pada PRU 15, persaingan lebih sengit di kalangan parti politik Melayu mendorong lebih ramai orang Melayu untuk turun mengundi berbanding kaum lain. Pengundi Melayu dikira lebih rancak menerusi jentera parti, termasuk pengguna insentif sumber keuangan untuk menggelakkan mereka keluar mengundi. Memandangkan sokongan Melayu menyebelahi PN, prestasi PN melonjak dalam PRU 15. PH berjaya meningkatkan kadar keluar mengundi orang Cina
dan orang India disentuh bagian akan datang, berbanding ketika PRN Johor dan Melaka. Berbanding anggaran 43% ketika PRN Johor, kadar keluar mondi orang Cina dan India di negeri ini adalah dianggarkan sebanyak 68% di negeri itu. Di Melaka berbanding anggaran 68% pada PRN pada 2021, kadar keluar mengundi dua kumpulan ini adalah 72% pada PRU 15.